Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan di Expert Science Online Class untuk Sains KSSM Tingkatan 5, Bab 5 Sebatian Karbon. Bagi unit yang pertama iaitu 5.1 Pengenalan Sebatian Karbon. Jom kita lihat dulu apakah maksud sebatian karbon. Sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Karbon tulen ini wujud sejak zaman prasejarah lagi. Nama karbon ini berasal daripada perkataan Latin iaitu carbo yang bermaksud arang. Dan tahukah kamu bahawa sebatian karbon ini terbahagi kepada dua iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Sebatian karbon organik berasal daripada benda hidup seperti petroleum, sutra dan juga arang kayu. Manakala sebatian karbon bukan organik berasal daripada benda bukan hidup seperti batu kapur dan juga karbon dioksida. Seperti mana nitrogen, karbon juga perlu digantikan semula apabila sudah digunakan. Jadi, bagaimana karbon ini dapat digantikan semula setelah kita menggunakannya? Ya, dengan cara kitar karbon. Apakah kitar karbon? Kitar karbon adalah unsur karbon yang dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran. Agak-agaknya, tahukah kamu proses-proses yang terlibat dalam pengitaran karbon ini? Antaranya adalah respirasi, pembakaran, penguraian serta proses fotosintesis. Jadi, jom kita lihat satu persatu bagaimanakah cara pembebasan karbon dioksida ke atmosfera melalui ketiga-tiga proses tersebut. Yang pertama, respirasi. Karbon dioksida dibebaskan daripada proses respirasi oleh hidupan seperti haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Proses yang kedua adalah pembakaran. Karbon dioksida dibebaskan daripada pembakaran bahan api fosil atau fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi atau pembakaran hutan. Dan proses yang ketiga pula adalah proses penguraian di mana karbon dioksida dibebaskan daripada proses perebutan oleh bakteria atau kulat pengurai. Bagaimana pula dengan penyerapan karbon dioksida boleh berlaku? Untuk pengetahuan kamu, penyerapan ini dilakukan oleh tumbuhan hijau. Karbon dioksida diserap terus daripada udara. Ia berlaku secara proses fotosintesis. Apa pula kepentingan proses fotosintesis ini? Antaranya, tumbuhan boleh membuat makanan sendiri. Yang kedua, dapat membekalkan makanan kepada haiwan. Yang ketiga, dapat menambah kandungan oksigen dalam udara. Dan yang keempat, dapat menyingkirkan karbon dioksida yang berlebihan daripada udara. Jadi, secara tidak langsung, ini dapat mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Jadi, dari video ringkas ini, kamu mesti sudah faham bagaimana gambaran kitar karbon. Jadi, untuk lebih faham lagi, jom kita sama-sama lakukan aktiviti pengukuhan. Yang pertama, rujuk dan fahami rajah 5.2 berkaitan kitar karbon pada halaman 142 di buku teks. Yang kedua, lakukan aktiviti 5.1 pada muka surat 144 untuk mengilustrasikan kitar karbon dalam situasi yang sebenar. Dan yang ketiga, jawab soalan praktis formatif 5.1 pada halaman 144 sebagai pengukuhan. Tahniah cikgu ucapkan kerana kamu sudah setia menunggu sehingga ke akhir video. Dengan tagline yang sama, ayo bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Sekiranya kamu merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe @Cikgu Intan Channel. Assalamualaikum.